Sampai petang dia dah dia dah datang lagi. Dia kompetisi pun dah lagi. Okay, 149. Okey. Okey, 149 soalan 20. Dah ready semua? Okey, so dekat sini ada hinting curve. Korang belajar dalam chemistry, graf, pemanasan. So korang belajar dalam kimia, contohnya daripada 0 sehingga 4 saat. Apa berlaku kat situ? 0 sehingga 4 saat, suhu dia meningkat, ni suhu dia menaik. Okey, tapi contohnya ini adalah solid. Okey, so 4 sampai 7. So 4 sampai 7 saat berlakunya proses melting. Melting itu maksudnya apa? Solid tukar jadi liquid, and dekat hujung ni 7 sampai 9 dia adalah liquid. Okey, so balik kepada yang kita belajar tadi. Yang pertama dia solid. Dia kekal solid, cuma suhu dia meningkat. Yang kedua 4 sampai 7 solid tukar jadi liquid. 7 sampai 9 dia kekal liquid, suhu dia naik. Okey, so balik yang kita belajar tadi. So 0 sampai 4, kalau nak kata nak buat pengiraan, orang akan guna QMC theta ke QMF? Kenapa guna QMC theta 4 saat pertama? Sebab dia berubah suhu. Okey, ubah temperature. Okey, 4 saat sampai 7 saat melting. So Q sama N ml. Okay, persoalan dia, berapakah masa yang dia ambil untuk melebur? So melebur dia ambil 3 saat. Ya Allah, tarik ke sana, dia gerak sini. Okey, 3 saat. Bulatan pun jadi gitu. Okey, so untuk soalan kira-kira, soalan kira-kira kita pergi kepada muka surat kertas 2, muka surat 116. Okey, muka surat 116. Kertas 2 116. Okey, kertas 2 116. Klik 116. Okey, 116 kertas 2. Ya Allah. Okey. Kena bersabar sikit dengan komputer ni. So 58 960 92 116. Okey, tolak. Alright. Okey, so yang ini digunakan untuk determine specific latent heat vaporization of water. Okey, so apa beza dia? Alright. Pertama kita kena tahu bila kita kata latent heat, apa bahasa Melayunya, apa pendam. Okay. Apa konsep dia? Apa yang berubah kalau latent heat? Dia berubah state.
Okey, ubah state, ubah keadaan jirim. Okey, ubah keadaan jirim, ada dua perubahan jirim. Apa dua perubahan jirim? Solid pergi liquid, liquid pergi gas. Okey, solid pergi liquid kita panggil latent heat of fusion. Bahasa Melayunya haba pendam pelaburan. Okay. Tapi kalau latent heat vaporization, macam soalan ni kata vaporization, bermaksud dia melibatkan perubahan liquid jadi gas. Okay. Liquid jadi gas. Okay. Bahasa Melayunya haba pendam penguapan. Okay. Maknanya ada dua ada dua. So dalam kes ni, kalau latent heat fusion pelakuran, kalau pelakuran eksperimen dia cikgu tunjuk kes kat tepi ni. Kalau pelakuran, solid pergi liquid, eksperimen dia macam ni. Dia akan letak corong diesel funnel. Dalam ni akan ada ais. Akan ada ais. Lepas tu dia tadah dengan beaker. So bila dia tadah beaker, dekat atas ni dia akan letak heater lah. Heater. Lepas tu dia akan timbang, dia akan ukur berapa banyak ais yang cair. So ais yang cair ni adalah dia punya berapa mass ataupun jisim ais yang cair. Formula pun sama, Q sama dengan ml. So kalau guna pemanas, PT sama dengan ml. Tapi cikgu buat F. Kenapa cikgu letak F? F tu mewakili fusion. Fusion tu maksudnya kalau eksperimen ni kita tukar daripada ais jadi air. Ais jadi air. Kalau yang ini dia panaskan air sampai air itu berubah jadi gas. Formula sama. So formula dia adalah PT ml juga, tapi cikgu letak V kecil. V kecil itu mewakili vaporization. Jadi F ada dua. Liquid to gas ataupun gas, liquid to gas ataupun solid to liquid. Okay, first, what is the meaning of specific latent heat vaporization? Vaporization. Tengok dekat nota, kalau vaporization kita nak ambil ayat apa? Kalau vaporization, orang akan ambil ayat kuantiti apa yang diperlukan oleh 1 kg bahan. Amount of heat required by 1 kg. Tapi dekat sini change state from, cikgu ada buat kotak ni. So kotak maksudnya korang akan tulis liquid to gas. Dekat kotak kosong tu, dekat garis kosong tu ganti dengan liquid to gas. Energy required by 1 kg substance to change state. Tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk tukar suhu. Untuk tukar suhu, untuk tukar jirim. Tukar jirim tanpa perubahan, tanpa mengubah suhu ataupun pada suhu yang tetap. Kita lihat ya. Seterusnya nak apa? Kira. So kita nak kira apa? PT equals to ml. Okay, PT equals to ml. So PT equals to ml. Ya. Okay, formulanya PT equals to ml. Okay, so dia nak minta apa? Dia nak minta calculate the specific latent heat of vaporization. Cari haba pendam tentu penguapan.
Okey. So kita nak kira LV LV tu PT over M. So jenama LV tu sebenarnya apa? Latent heat vaporization. LV kan? Betul. Tak, aku tak tahu lupa dia. Okay, so dia punya P berapa? Ada tak dia beritahu? Ada dekat atas. Power dia 1000 watt. Kita ambil yang ni, kita ambil power. Voltage ni kita tak nak. Kita tak nak, kita nak power PVI. Power P. Okay, PT power 1000 darab dengan 120 saat. So kalau minit kena tukar, kalau jam kena tukar, dia bagi saat tak payah tukar. Bahagi dengan 0.08. Dia dapat berapa? Alright. 1000 lupa nak on. 1000 darab 120 bahagi 0.08. 1.5 darab 10 kuasa 6 unit apa? JKG negatif 1. Itu saja. JKG. 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 Okey, nak tanya apa? Sekali dia tanya kenapa pada takat didih suhu dia kekal tak berubah? Okay, kerana tenaga tu digunakan untuk apa? Tenaga digunakan untuk mengatasi ikatan antara zarah. Okay, so satu lagi tenaga kinetik mana? Okay, so energy is used to overcome force of attraction between apa? Between water particle ataupun water molecule. Okay, lepas tu kinetic energy constant. So kinetic energy berkait dengan dia punya suhu. Kalau suhu dia berubah, kinetic energy berubah. Suhu tak berubah, kinetic energy dia tak berubah. Okay, suhu tak berubah, kinetic energy tak berubah. So kinetic energy adalah constant. Alright. So itu untuk heat. Okay. Last kali adalah gas law. Ada 3 gas law. Last kali gas law. Kita tengok 3-3. Tapi cikgu tak boleh ambil semua contoh lah. Dekat senarai ni cikgu boleh bagi. Ada siapa yang tak dapat di senarai? Okay, ada yang tak dapat senarai? Okay, kalau ada yang tak dapat nanti ini tak? Itu lagi lah. Oh, ini lagi lah. Ada lagi, siapa yang tak dapat? Nanti faham lah. Tapi cikgu rasa dekat setiap meja dah ada satu kan?
Dari satu. Okay, kalau kita share dulu, nanti kita bedakan. Lebih. Okay, so untuk gas law kita buka kepada, kita tengok juga mana yang untuk kira-kira Boyle's law. Saya tu ada 4 soalan Boyle's law. Okay, ada 4 soalan Boyle's law. Kita pergi Boyle's law, kita pergi muka suratnya. Okay, kita cari. Ini tak nak. Okey. Kita pergi ke muka surat 150. Kita pergi charge law dulu. Okey, charge law 150. Page 150 soalan 21. Okey, 150 soalan 21. Page 150. Muka surat 150 soalan 21. Okay. So untuk gas law, cikgu terangkan nota dekat sini. Korang boleh buka soalan tu dulu. Okay. Gas law. Ya, untuk gas law, tiga formula tu orang kena nampaklah, kena tahu pressure law apa formula, Boyle's law apa formula, charge law apa formula. Okay, walaupun dia tak bagi formula direct, tapi dalam korang punya list of equation ada formula ni, PV over T sama dengan K. Dia ada bagi kat sini, sama dengan constant. Yang ini ada dalam senarai equation. PVT sama dengan constant dalam senarai equation. PVT sama dengan constant. Itu ada. Jadi dalam senarai formula, korang salin balik. Okay, salin balik segitiga. Jadikan segitiga P, V, T. Lepas tu atas Boyle's, Charles, Page. Ambil formula yang dia dah bagi dalam senarai. Jadikan segitiga and PVC. So dari situ korang tahu which formula. Okay. Kita ambil soalan yang cikgu tadi, muka surat 100 120. Okay, 120. Alright. Okay, 120. Ini bukan 120. Ini 150. Biasa lagi. Komputer cikgu pun dia dah start mengaju benda ni. Okay, cikgu kena gerak slow-slow supaya kita tak mengaju. 120. Hampir-hampir. 120 kan? 50. Patutlah tak jumpa. Akhirnya, okay. Alright. So dia ada bola pingpong and then masuk dalam air, bola pingpong tu kembang balik. So dalam bola pingpong ada apa? Dalam bola pingpong ni ada gas.
Okay, apa gas, apa saja gas, kita akan apply gas law. Okay, gas law. So kenapa nama dia law? Law tu maksudnya dia tak ada syarat, dia tak macam prinsip. Kalau macam kita belajar prinsipal, Pascal syarat dia kena tutup. Archimedes syarat dia terapung. Bernoulli syarat dia bergerak. Tapi kalau macam ni law dia tak ada syarat. Asalkan dia gas, kita boleh apply ke tiga-tiga law. So depend on that case lah. Okay, so dekat sini kita cari balik dulu, buat segitiga. Buat segitiga. Lepas tu nak buat apa? P, V, T. Okay, T ni apa? Kau ada yang tak tahu, temperature. Atas ni volume. P ni pressure of gas. Okay, so pressure law, Boyle's law, Charles law. Okay, Charles law, Boyle's law, pressure law. Yang tepatnya bukan pressure law, yang tepatnya Gay law. Gay-Lussac law. Tu yang tepatnya lah. Ni tak tahulah kenapa bapak dia bagi nama Gay-Lussac. Kalau baca lelaju macam baca sendiri. Okay. So formula dia untuk Charles law, V1, T1, V2, T2, pressure law, P1, T1, P2, T2. Kalau Boyle's law ambil yang atas, P1, V1, P2, V2. Okay, first kita tengok dulu. Yang ada suhu ada dua law, pressure dengan Charles. Okay, cuba kita tengok ini which law. Okay, ikut maklumat yang korang ada which law. Okay, kenapa Charles? Sebab maklumat yang ada volume, okay, volume dan juga temperature. So apa formula yang kita nak pakai? V1, T1, V2, T2. Okay, so V1 dia kata waktu dia bola tu kemik, dia punya isi padu V1 30 cm3. Okay, bila dia masuk dalam air panas V2, dia jadi 38 cm3. Dan waktu tu temperature air panas tu adalah 100. Okay, berapa suhu awal? Maknanya berapa dia punya nilai T1? Cuba kira. Cikgu nak bagi formula, cuba kira. Kira. Okay. Lepas tu kita ambil contoh. Okay. Okay, so V1. Okay, V1 dia 30, V2 dia 38, T1 tak tahu nak cari, T2 adalah 100 darjah Celsius. Okay, so formula dia apa? V1, T1, V2, T2. Okay, so 30 bahagi T1 sama dengan 38 bagi 100. Betul ke? Okay. Satu perkara yang korang kena ingat untuk dua law, Charles dan juga pressure, dua ni suhu tukar Kelvin. Okay, wajibul change. Apa maksud dia? Wajib tukar, wajib change.
Okey, so nak tukar macam mana? Nak tukar Kelvin? Tambah 273. Wajibul change. Okey, so algebra 30 darab 373 bahagi 38, korang akan dapat suhu, tapi suhu ni belum degree Celsius, Kelvin. So dapat berapa suhu dalam Kelvin? 30. Jap, cikgu lupa nak tanya. Yang online nampak ke tak? Okay. Korang nampak ke? Alamak, cikgu tak nak type. Oh, nampak. Okey. Right, so cikgu tekan calculator. 30. Lupa nak on. Okay, 30 darab 373 bahagi 38. Ini Kelvin 294.47. Ini Kelvin. So nak tukar balik minus berapa? 294.47 tolak 273. So korang akan dapat jawapannya adalah 21.47. Ayam. Okey, so dua yang selalu keluar. Okey, yang selalu keluar adalah Charles Law dengan Pressure Law. Rasa-rasa kenapa dia selalu keluar Charles Law, Pressure Law? Sebab korang tak tukar Kelvin. Tapi korang tukarlah, korang datang kan, korang tukarlah, member korang. Kan. So kalau dalam exam kau tengok member kau dia tak tukar, apa korang nak buat? Bagi tahu. Okay, ada member dia tahu dia buat macam tadi kan, member tu so tukar. Ada yang tak beritahu, dia simpan dulu. Dia habis exam. Exam dah habis kan, bawa kelas kertas keluar kan. Tadi kau tak tukar Kelvin, aku nak bagi tahu tapi macam tu member paling baik ni. Dia bagi member koyak lepas exam, betul-betul lepas exam. Okay. Right. Okay. So itu untuk Charles Law, right? Charles Law dah. Satu lagi contoh yang kira-kira ini muka surat 150. So next one kita pergi Pressure Law. Pressure Law muka surat yang kira-kira Pressure Law muka surat Pressure Law. Mana ni Pressure Law? Tak ada. Pressure Law 16 kira ke? 16. Muka surat 16 soalan 22. Okey, muka surat 16 soalan 22. Muka surat 16 soalan 22. Okey, 16. Ini. Okay, a closed container contain gas at temperature 25 degrees Celsius and pressure dia adalah 100 kilopascal. Lepas tu dia tanya bila dia panaskan pada suhu 40, what will be the pressure of gas? Okay, so kesalahan lazim adalah tak tukar Kelvin. Okay, first kena tahu dulu which law. Sekali lagi buat segitiga. T, V, T. Atas ni Boyles, Charles dan juga Gay-Lussac. Okay, ambil korang punya syllabus lah. Syllabus korang Pressure Law. Okay. So formula dia jadi T1 equals to T2. Okay, T1, T2. Kalau korang tak tukar, kita tengok. Kalau tak tukar, dia tak jawapan. 100 bahagi 25 sama dengan tak tahu bagi 40. Ada tak jawapan? Okay.
So 100 darab 40 bahagi 25. 160. So kalau tak tukar, korang dapat 160 kilopascal. Lepas tu confident jawab D. Dengan bangganya jawab D. Sekali bila keluar, salah. Okay, yang betulnya kena tukar tambah 273 tambah 273. Okay. So cara yang betul adalah tambah 273 sebab nak tukar Kelvin. 100 bahagi 298 sama dengan T. So tambah ni jadi 313. Okey. So korang pun darab 100 darab 313 bahagi dengan 313 bahagi dengan 298. 105.03. So 105 lah. Cacing. Okey. Itu pressure law. Dapat tak? Okay, paper 2. Last one, paper 2. Muka surat 252. 252. Lepas tu kita pergi bab 2. Kemudian okey. Alright. 252 ini. Soalan nombor 3. 252 soalan nombor 3. Sama je walaupun soalan tu dekat kertas 2. First thing is which law? Okay, baca dulu which law. 252 soalan nombor 3. Which law? Hukum apa? Okay, so kita tengok kat sini. Dia nak study relationship between pressure and temperature, tekanan dan suhu. So which law? So korang kena tahu ini adalah pressure law. Okay, so kalau dalam exam, kata korang tulis Gill-Sacks law. Betul ke salah? Jadi bagi betul lah. Okay, ini bagi betul lah. Dia tak bolehlah bagi alasan kat dalam syllabus. Okay, nama tu yang ditukar dalam syllabus kita dia tukar. Kalau korang pergi A-level, korang buat A-level, korang masuk matrik, korang belajar lagi heat. Tapi dia tak panggil bab tu heat, dia akan panggil bab tu thermodynamic. So nama dia lain, belajar dia sama. Okay, waktu tu dia takkan panggil pressure law. Kalau kau sebut pressure law, dia sebut pula. Yang betul adalah Gill-Sacks law. Okay, so dekat sini macam kalau pressure dengan temperature, satu lagi apa? Satu lagi volume. So volume dia constant. Maksudnya dia constantkan volume. That's why dia letak dalam bekas ni. Apa nama bekas ni? Ke dalam, kalau penuhnya ke dalam dasar bulat. Okay, ke dalam dasar bulat. Maksudnya bawah dia bulat. Round bottom flash. Oh, betul. Penuh dia round bottom. Betul ke? Betul. Maksudnya kita ada round bottom flash. Okay, so gas duduk dalam ni je. Gas. Sebab tu dalam ni tak ada air, tak ada apa. Bukan kat dalam. Yang air tu kat belah dan luar. So dia punya eksperimen. Ni eksperimen paper 3 Ni eksperimen paper 3. Kalau eksperimen tu melibatkan pressure law, ini eksperimen dia. Okay, so apa dia buat? Dia akan panaskan air, dia tukar temperature.
Okay, macam mana nak tukar temperature? Temperature dia tak boleh tukar sendiri. So macam mana nak tukar temperature? So dia heat water until thermometer reading increase berapa? Contohnya water is heated until thermometer read 40 degree Celsius. Itu step nombor 1. Okay, apa step nombor 2? Sekali mana ni? Step nombor 2, kalau dah increase temperature, step nombor 2 adalah korang tengok pressure. Macam nak tengok pressure? Pressure ukur ke apa? Ukur pakai X. So X ni apa? Borden. Gauge ke gauge? Entah. Cikgu pun tak tahu. Gauge ke gauge? So untuk selamat, buatlah bahasa Melayu. Tolok Borden. Bahasa Melayu, tolok Borden. Bahasa Inggeris, orang tu gaduh. Gauge ke gauge? Gauge ke gauge? Ambil bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia tak boleh gaduh. Nama dia memang tolok. Dia bukan loop, cara dia tolok. So tolok Borden. Okay. So what will happen to the reading X when temperature increase? Okay, apa hubungan untuk pressure law? Okay, kita tengok kat sini pressure law dengan Charles law. Cikgu ada letak dalam nota. Baik. Kenapa kau tak nak tukar? Kat bawah ni. Okay, pressure law dengan Charles law, dua ni Okay, kalau pressure law, pressure directly proportional with temperature. Tekanan berkadar terus dengan suhu. Kalau Charles law, volume directly proportional with temperature. Isi padu berkadar terus dengan suhu. So itu untuk pressure law dengan Charles law. So bila ada graf, ni pun soalan popular. Tengok ni, cikgu tulis ni hashtag ni. Temperature kena tukar Kelvin. Wajib, nombor 1. Temperature tukar Kelvin. Okay, kalau graf, tolong perhatikan paksi X. Okay, kalau soalan graf, tolong tengok paksi X. Okay, kenapa kena tengok paksi X? Kalau Kelvin, dia start daripada 0 Kelvin. Kalau negatif 273, kalau degree Celsius, dia akan potong dekat negatif 273. Okey, 0 Kelvin ni dikenali sebagai apa? Absolute zero. Absolute zero. Kalau bahasa Melayunya, ini dipanggil sebagai sifat mutlak. Gitu. Mutlak tu maksudnya apa? Maksudnya pada suhu 0 Kelvin ataupun pada suhu negatif 273 degree Celsius. Pernah ke korang pergi mana-mana tempat negatif 273? Petik ais ke aircon kan ada tak? Tak ada. So waktu ni gas tekanan dia kosong Pascal. Maksudnya apa? Gas tak boleh nak gerak. Tak boleh bergerak. So gas tak boleh bergerak pada suhu 0 Kelvin ataupun negatif 273. Which is boleh tak dapat? Tak boleh. Maksudnya gas memang sentiasa bergerak. Sebab dia tak bergerak pada suhu tu. Okay, suhu tu boleh tak gerak. So realitinya dia bergerak. Macam ada exam satu sekolah tu. Nah, itu ada soalan ni masuk sekolah exam pertengahan tahun. Satu sekolah lah, satu sekolah. Tak nak sebut sekolah tu. Okey, pergi kepada yang tadi. Bila dia tanya apa hubungan dia kat sini, what happened to the reading of X when temperature increase? Reading of X pun increase. Naik juga, meningkat. Sebab hubungan dia berkadar terus. Okey. Kenapa? Alasan dia, apa alasan dia korang kata dia meningkat? Directly proportional. Okay, korang boleh tulis kat situ pressure of gas
directly proportional with temperature. Tekanan, bahasa Melayunya just tukar kat sini, berkadar terus. Okey, tekanan kena tulis penuh tekanan gas. Jangan tulis tekanan, kena tulis tekanan gas. Kenapa tak boleh tulis tekanan? Sebab kita ada banyak, ada tekanan pepejal, tekanan cecair, tekanan atmosfera. So kita kena tulis tekanan gas. Okay. If we say because pressure increase, okay, boleh juga. Okay. Contoh dia kata apa jadi kepada bacaan X? Bacaan X meningkat. Kenapa bacaan X meningkat? Kerana tekanan gas meningkat. Boleh? Kerana tekanan gas meningkat. Pressure of gas increase. Boleh juga tulis alasan tu. Okay, pressure of gas increase. This acceptable. Pressure of gas increase. Okay, bawah korang selesaikan sekali lagi. Tengok soalan dia tanya apa. A car tire has pressure of 150 kilopascal and then temperature dia waktu tu adalah 35 degree Celsius. Calculate the temperature T2. Berapa T2 kalau pressure dia adalah 156 kilopascal. Okey, kira, cikgu nak check. Letak dengan formula dia. Letak dia punya formula. Ini satu pun. Alright, jadi punya kiraan. Okey. Dan kalau dapat boleh. Okey. So dia ni ada dua jawapan yang dia boleh terima, kan? Ada dua jawapan dia boleh terima. Dua jawapan tu maksud cikgu macam ni. Okey, P1 over T1, P2 over T2. Okey, so 150 over 35 campur 27 3 sama dengan 156. Yang ni tak tahu. Okey, so kalau algebra dia korang akan buat macam ni. Pindah silang. Okey, darat silang lah, darat silang. Korang akan dapat T2 sama dengan 156 per 150 darab dengan 303. 303
8. Okey. So korang akan dapat jawapan 156 darab 308 bahagi 150. Jawapannya 320.32. Kalau tulis Kelvin ni dah betul. Okey, dah betul dah. Kalau nak tukar degree Celsius boleh. So korang tukar degree Celsius 320.32 tolak 273, so dapat 47.32 degree Celsius. Ini pun betul. Sebab apa dua-dua betul? Sebab dia tak spesifikkan unit dia apa. Dekat atas dia tak beritahu, tak ada dia kata dalam degree Celsius. So kalau dia tak beritahu, tinggalkan Kelvin, betul. Kalau dia beritahu, orang tak tukar, tak. So ikut pada soalan. Kalau dia beritahu, dia tukar. Kalau dia tak beritahu, tinggalkan Kelvin pun tak. Contoh dia. And perangkap ni adalah perangkap yang sama untuk percubaan, perangkap yang sama untuk SPM. Yes. Alright. Okey, tadi cikgu salah je ke? Bourdon. Oh. Okey, Bourdon. Bourdon. Okey, Bourdon. Bordon nama. Okey, so satu hari nanti kalau korang mencipta tolok pun boleh tukar nama korang. Jadi kan course dia cipta Bourdon yang cipta tukar nama dia. Korang yang cipta satu hari nanti mana alat boleh tukar nama sendiri lah. Okay. Alright, so itu untuk heat. Habis dah. Okay, untuk heat, yang pertama orang dah tahu thermal fluid material ada 3 perkara penting. Kedua, orang kena bezakan MC theta dengan ML. Bila pakai MC theta, temperature change. Bila nak pakai ML, bila state change. Kalau dua-dua dia, pakai dua-dua campur. Campur. And last sekali adalah gas law. So korang kena bezakan 3 law. Sebab 3 law tu dia tak bagi equation. So korang dah tahu what is the equation for Boyle's, Charles dengan pressure, and dia punya relationship. And kena tukar Kelvin. Yang penting tukar Kelvin untuk Charles dengan pressure. Kenapa Boyle's tak payah tukar Kelvin? Sebab Boyle's law, temperature dia constant, dia tak ada temperature. Temperature dia tak apa. Okay, itulah dia untuk manfaat. Alright. So korang yang online ada soalan nak tanya? Ada kan? Ya. Oh macam tu je. Okay. Alright. Thank you. Tak ada soalan? Okay. Right. Okay, so last one yang kita nak recap hari ni. Tapi cikgu tak nak pergi detail lah. Kita akan sambung banyak esok. Okay, kita akan sambung banyak esok berbanding hari ni. Iaitu apa dia? Chapter 2. Okay, chapter 2. Yang berat-berat cikgu simpan esok. Untuk chapter 2 tu berat-berat simpan esok. Kita ambil yang ringan-ringan je. Yang santai-santai. Santai sangat. Okey, korang tengok chapter 2. Ada banyak tu. Okey. So
So chapter tu kita pergi yang ni dulu. Kita pergi soalan suka keluar trial paling jarang masuk SPM. 3 detik. 3 detik. 3 detik jarang masuk SPM. Tapi dia banyak keluar dalam percubaan. Percubaan adalah keluar 3 detik, 3 detik. Tapi kat sini ada 3 soalan, kompas. Buka muka surat yang pertama, yang kita punya balik 3 detik ni ha. Part 2. Okey, 3 detik. Okey, 3 detik. Kita ada muka surat 10, soalan nombor 6. Kita ada muka surat 58. Okey, soalan 4. Kita tengok dulu sekejap. 10 and satu lagi 191. Okey, kita mula dengan 191. Baru muka surat 10. Okey, 191. Lepas tu kita mula dengan yang ni, lepas tu baru muka surat 10. Untuk 3 detik. Okey, muka surat 191 dulu. Ada sebab lah cikgu suruh start dengan 191. Okey, 191. Okey, 191. Okey, 191 soalan nombor 11. Okey, 191. 191. Betul lah kan? Kenapa dia tulis page 227? Soalan betul lah. Okey lah. Right. Yang ni macam mana kita nak kira acceleration. Right. Kira acceleration. Yang ni soalan untuk 3 detik. Okey, perkara pertama untuk 3 detik. Kalau kita ada acceleration, asal dia, formula dia is A V minus U over T. Okay, so kita nak kira A. Bila kita nak kira A, perkara pertama dalam tape ada korang boleh cari daripada tape ni 3 perkara. Yang pertama boleh calculate dia punya velocity. Yang kedua kita boleh calculate acceleration. Yang ketiga kita boleh tahu type of motion, pergerakan dia macam mana, makin laju ke, makin pelan ke, sama laju ke. Kita boleh tahu nombor 3. Okay. Tapi kita nak belajar kira. So bila kita kira, perkara pertama korang kena tengok anak panah. Step nombor 1, tengok anak panah. Okay, kenapa nak tengok anak panah? Sebab kita nak kena tahu mana U, mana satu V. Itu tujuan dia. Tengok anak panah tu nak tahu mana U, mana V. Okey, kalau anak panah ke kiri, kiri ni U, kanan ni V. Kalau anak panah ke kanan, terbalik. Kanan ni jadi U, belakang ni jadi V. So anak panah tu penting. Okey. Satu lagi, kalau korang salah U dengan V, korang akan salah motion. Okey, korang akan salah motion. So contohnya, anak panah ke kiri, tapi korang kata yang belakang ni U, depan ni V. Itu salah. Kalau anak panah ke kiri, kiri tu U, belakang dia V. Okey, sekarang kita nak kira U. Step nombor 2, kira U dan kira V. Okey, so macam mana nak kira U? U kita ambil length, jarak dia,
over time. Okay, length dia berapa untuk U? 1 cm. Time dia, because dia ada satu je gap, so dia ada satu gap, dan setiap satu gap bersamaan 0.02 saat. Tak kisahlah gap tu jauh ke, gap tu dekat ke, dia kekal 0.02. Contoh macam belakang ni 6 cm, tapi satu gap masih lagi 0.02 saat. Okay, so untuk final length over time, length dia adalah 6 cm, time dia adalah 1 darab dengan 0.02. Okay, cuba kira berapa. 1 bahagi 0.02, kalau balik aku space dulu nak bagi hadiah 5. okey, 5 50 cm per second. Yang ni satu lagi 6 bahagi 0.02, korang dapat 300. Okey, so ikut formula V dah ada, U dah ada, T pula. Okay, kat sini cikgu nak terangkan perangkap pasal T. Okay, so kalau cikgu nak cari pencutan, sekarang cikgu dah boleh cari. A sama dengan V, V dia berapa? 300, U dia 50 bahagi, right, cikgu nak tahu T dia. T dia, dengar T dia kita kira gap selepas laju awal. Okey, sekali lagi kita kira gap selepas laju awal. Maksudnya ni laju awal, cikgu tak nak kira ni. Ni tak nak kira. Kita kira lepas laju awal. So lepas laju awal ada berapa? 1, 2, 3, 4. So kita hanya ambil 4 darab dengan 0.02. Okay, so 300 tolak 50, 2,5 bahagi dengan 0.08. Atas ni cm per second, bawah ni second. So jawapan akhir dia 250 bahagi 0.08 bersamaan 3125. Okay, 3125 cms negatif 2. Okay, so kita tengok kat situ, ada ke 3125? Tak ada kan? Okay, so dekat sini sebenarnya dia punya unit tu dia tukar jadi meter. Ni unit ni salah ni, unit belakang ni jadi meter. Okay, kalau tukar meter jadi berapa? 3125 cm per second square. Jadi macam tu sebenarnya. So nak tukar cm, macam nak tukar cm? Cm ni meter. 1 meter 100 cm. Cm potong. So maknanya bahagi dengan 100. Bagi dengan 100 jadi berapa? 31.25 meter per second. Jawapan dia D, cuma betulkan meter per second. Negatif tu. Okay, bukan sentimeter, meter per second. Okay, cikgu kalau sepanjang calculation tu tak tulis unit, tapi last answer baru boleh tulis unit, boleh. Okay, boleh tulis. Cuma cikgu tulis tu sebab nak bagi nampak dia punya unit. Tak tulis pun tak apa. Tulis kat ujung sekali, boleh? Tulis kat ujung sekali. Okay. So dapat tak? So salin dulu yang tu. So step dia, step by step untuk cari acceleration.
Okay, yang ni cari acceleration satu tip. Satu tip panjang dan cari acceleration. Okay, last one untuk hari ni muka surat 20. Lepas tu kita main game. Sebab kita ada hadiah nak bagi. Tak tahu hadiah apa. Okay, last kali page 20. Page 20. Okay, apa beza soalan ni dengan soalan page 20? 20? Macam aku salah je. 10. 20 lah, 10. Page 10 dengan soalan tadi adalah tadi satu tip. Sekarang ada berapa tip? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tip. Okay, macam mana kita nak cari acceleration kalau ada 5 tip, ada 6 tip macam ni? Okay, yang pertama, dia bagi tahu ticker timer tu 50 Hz. Kenapa tahu 50 Hz? Sebab ni satu frekuensi sama dengan 1/T, T 1/F, itu yang kurang 1/50, 0.02 saat. Ini sebab tu masa dia 0.02 saat. Jauh ke dekat ke 0.02. And dia ada 5 tip. Setiap satu ni ada 5 tip. Okay, kita nak kira acceleration. Okay. So step nombor 1, ini U, hujung sekali B. Okay, berapa U dia? Length bahagi time. So length dia adalah 4 cm. Masa dia, masa dah nanti. Masa dia ada 5 darab 0.02. Sebab setiap ni dia kata ada 5 tick, ada 5 detik. Okey, final lah. Masa panjang bahagi masa. Panjang dia 24 cm bagi dengan masa 5 darab 0.02. Okay, so korang akan dapat yang ni laju dia 40 cm per second. Yang ni 240 cm per second. U dah, V dah. Okay, macam mana kira pecutan? Okay, siapa tolak siapa? 240 tolak 40 bahagi. Okay, time dia, ingat balik tip dia apa? Jangan kira laju awal, yang pertama jangan. So kita tak kira ni. Okay, so kita tak nak kira. Sekarang tinggal berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tip. Setiap satu tip ada 5 tik. Dan setiap tik mengambil masa 0.02. So korang akan dapat 240 tolak 40, 200. So 5 kali 5, 25 darab 2, 0.5. Okay, so 200 bagi 0.5, 400 cm per second negatif 2. Okay, ingat kita tak kira tip yang pertama. Kalau tip panjang, kita tak kira masa yang pertama. Kita kira selepas. Right, so untuk bubble kita ambil end stop dulu lah. Esok baru kita ambil impulse, force, kekenyalan. Itu yang popular. Okay, so kita ada quiz sebab memang ada hadiah nak bagi. Kita tak tahu apa hadiah tu. Saya ada benda nak bagi, saya tak tahu. Okay, so kita main quiz sekali lagi.
Untuk penutup hari ni kita main quiz sekali lagi. Tapi nak main quiz apa lah? Main Kahoot tak fair. Kahoot. Kahoot okey lah, Kahoot lah. Okay, so Kahoot yang belakang boleh tengok kat ni lah kot kat. Okey. Quizzes. Masih main quizzes. Okey. Kita simpan, kalau korang nak simpan. Dan kita aku dah login dah, hari ni dia cek login. Share. Yes. Okay, aku buka ni. Okay. Dia pun. Okay. So, kita main game yang cikgu dah buat. Mana game yang kita buat? Main Kahoot. Okay, kita nak main apa? Ni ikut topik. Cikgu dah susun ikut topik. Okay, kita nak main apa? Motion. Live. Okay, live boleh lah. Kita main live 12 soalan. Okay. Okay, itu nombor dia masuk. Okay, jap. Connecting you now, meeting is about to happen. Wah, tada. Tada. Ini magic nak keluar. Boleh. Okay. So, baiklah, klasik ke timur? Klasik, okey lah, klasik pun klasik lah. Alright, ready to join? Okay, yang online tu rasanya boleh join, korang boleh join. So ambil je nombor tu 18261. Okay, boleh gunakan phone. And kalau korang tak ada apps dia tu, masuk cikgu aja. Kalau pakai nama cikgu boleh, kita menang lah. Korang kalah menang dulu. Okay. Apa? Janganlah rumah bukan rumah baik-baik.
Okey, berdiri. Okey, berdiri. Korang tolonglah tuan nombor ni. Ada 011 ni, dia mesti ada lagi dia beri nombor. Tak ada siapa buat tak tahu pun, mesti ada. Okey, ambil nombor tu, 011, mesti ada. Okey. Right. Cepat. Apa dulu? Bateri dah mati, ada? Bateri dah mati, ada di sini. Okay, apa boleh share member? Kita ada 59. Semua 59, ada 52, 53. Okay, bukan yang dah mati. Okay. 10, ada lagi nak masuk? Yang nak masuk? Ada tak? Belakang? Tak lagi? Okay, sekejap. Seorang. Orang tak? Belakang? Okay, 56. Right, dia ada 5 hadiah misteri. Kita tak tahu apa dia nak bagi, tapi dia rasa makanan lah. Kita tak tahu apa dia. Alright, ready? Dah semua? Okay, kamu soalan dekat depan ataupun boleh tengok kat TV. Jawapan ada dalam phone, dalam bentuk dalam bentuk. Okay, ready? 1, 2, okay, 1, 2, start. Okay, cikgu duduk sikit. Cahaya. 3, 2, 1. Law of reflection. Kata apa? Alamak, salah. Pertama, incident angle equal warna biru, incident angle bigger, warna kuning, incident angle less. Okay, kalau tak nampak boleh ke depan atau boleh pergi TV, ikut korang mana yang dekat, mana yang selesa. Terpulang. Okay. Alright. Okay. Ada juga yang salah. Okay, ais nombor 1. Astaghfirullahaladzim. Ada, betul ke tak risau berlaku, betul ke tak? Sebab makanan yang ada kat sini ke memang dah ni. Risau tak? Okay, nombor 2. Light travel through different medium. Membengkokkan cahaya apabila melalui medium yang berbeza. Apakah fenomena dia? Pantulan dalam penuh, total internal reflection, critical angle, pembiasan ataupun pantulan. Okey. Kita tahu. Ada juga. Sangkut seorang. Okey. Ais masih nombor 1. Alhamdulillah, cerik berik dah tak ada. Okey, cerik berik dah tak ada dah. Dah baik dah. Next one. Nombor 3. Incident angle that produce refracted angle 90 degree. Sudut tuju yang menghasilkan sudut biasan 90 darjah, kita panggil apa? Penyebab critical angle, right? Critical angle sudut genting. Pantulan dalam penuh bila? Pantulan dalam penuh kalau lebih besar daripada sudut genting. Right. Okey, soalan nombor 4. Kira indeks biasan 1.33, kedalaman kolam adalah 5 meter, berapakah apparent depth?
Sebenarnya tak payah kira kan kau boleh dapat jawapan juga. Try to think. Tanpa kira kau boleh dapat jawapan. Try to think. Kedalaman sebenar kolam tu 5 meter. Okay, kedalaman sebenar kolam tu 5 meter. Okay. Alright. Okay, ni ada ni. Saya kata apa? Refractive index, nombor besar bagi nombor kecil. Kedalaman sebenar. Kedalaman sebenar maksudnya yang paling dalam. Paling dalam 5 meter. So, kalau paling dalam 5 meter, boleh ke lagi dalam 6.6? Tak boleh. Boleh ke sama? Tak boleh. Jadi, tinggal dua jawapan. So, dua jawapan takkanlah sedikit sangat. Dalam 5 meter, kau nampak 0.7. Logik tak? Tak logik. So, 3.7. Kalau nak kira juga, macam mana nak kira? Okey, kalau kita nak kira, dia jadi N sama dengan 5 bahagi D. So, kita susun baliklah. Alright, tukar. Tengok siapa yang nombor 1. Sudut genting. Okey, nombor 1 tu sudut genting. Critical angle. Alright, nombor 5. Semakin bertambah ketumpatan, the higher the density, apa jadi kepada cahaya? Semakin laju, semakin perlahan atau sama je laju? Higher refractive index, apa jadi kepada speed of light, laju cahaya? Yes, cahaya akan bergerak perlahan. Okey, perlahan. Cahaya gerak lagi perlahan kalau dia masuk kawasan yang tumpai. Okey, next one. Okey, siapa mendahului? Masih lagi muatan apa? Sudut genting. Okey, nombor 6. Sudut genting 42. Apa berlaku kalau insiden dia 38? Adakah pembiasan, refraction? Adakah 90 degrees ataupun pantulan dalam penuh? Okey, so ada yang salah, cikgu terang balik. Okey, dah nak habis dah. Okey, kalau kita buat perbandingan, cikgu buat macam ni Ya. Right, cikgu buat macam ni. Ni cikgu ada prisma. Okey, ni garis normal. Normal mesti 90 darjah. Okey, cikgu ada insiden. Ni insiden cikgu. Okay. So jawapan dia hanya boleh jadi 3. Sama ada dia bend away. Okey, contohnya ni bend away. Ataupun dia boleh jadi 90 degrees. Okey, kejap. 90 degrees. Ataupun dia boleh ke dalam. Okey, macam mana kau nak tahu sama ada dia bend away? Okey, sama ada dia bend away, dia 90 degrees ataupun ke dalam, sudut sama. Kita kena bandingkan insiden dia dengan critical angle. Insiden dengan critical. Kalau away, bila insiden kurang dari critical. Contohnya 38 kurang daripada 42. Kalau yang tengah ni, dia bend 90 degrees. Kalau insiden sama dengan critical. Contohnya insiden 42, critical pun 42. Yang ini bila insiden dia lebih besar dari critical. Contoh 45 lagi besar daripada 42. Okay, so korang kena tahu dia punya ni. Jawapannya adalah A, bend away. Dia tak boleh bend towards. Dia mesti bend away. Okay, nombor 1 tujuan. Oh, lain macam. Okay, nombor 7. Sudut genting 42. Sudut 7 42. Apa jadi pada cahaya? Sama juga
Warna merah away, warna biru towards normal, warna kuning 90 degrees, warna hijau totally internal. Alright, so jawapan dia 90 degrees. Okay, ais berapi kan? Tak logik tu, ais dengan api tak logik. Sebab ais kalau dengan api, cair jawab dia. Okay, next. Nombor 8. Critical angle 42, kalau insiden 45. Rasa macam bagi jawapan. Okay, apa yang berlaku? Kalau insiden bigger than critical, pantulan dalam penuh. Ini kena cek balik ni, korang punya pantulan penuh ni. Okay, next. Nombor 9 dah habis lah. Image untuk objek yang berada pada titik fokus cermin cembung. Convex mirror. Convex mirror. Cermin cembung, convex mirror. Convex mirror. Mana satu? Convex mirror. Okay. Ini sekarang. Convex mirror ada berapa karakteristik? Satu. Kemudian good. Okay, good. Nombor 10. Syah Ais Agi pejuang tanya. Syah Ais Agi pejuang tanya. Alright, nombor 10. Image untuk objek yang berada dekat C pada sebuah concave mirror. Duduk dekat C. Concave mirror duduk dekat C. Okay, concave mirror tapi dia duduk dekat C. Okay, concave mirror duduk dekat C. Concave mirror duduk dekat C. So, apa karakteristik for concave mirror objek dekat C? Okay, real, inverted and same size. Ada juga yang salah. Syah Agi Ais pejuang Farhi. Okay, good. Second last. Okay, convex mirror. Jadi convex mirror dia ada power 5D. Berapa dia punya focal length? Convex mirror. Okay, convex mirror. Bukan convex mirror, convex lens. Convex lens. Okay, convex lens. Power dia 5D. Berapa dia punya focal length? Okay, apa formula power? Formula power. Formula power. Okey, jangan lupa formula power 100 over F. So power dia 5. 100 over F. Okey, so 100 bagi 5 dapat berapa? 20. Ya, komputer cikgu start. Cikgu tengah tidur lah. M tu cantik je timing dia. Okay. Alright. Cikgu rasa yang online boleh dengar tapi dia stuck. So kita tak sempat nak teruskan lah sebab komputer cikgu dah stuck.